Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amin ya rabbal alamin. Kita pendengar bagi hati kau surat berapa? 22. Lepas tu tahun yang ke macam mana? Yang keempat pada bawah. 7 dari atas, 8 dan yang keempat tu. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala. Dan yang keempat, bahawasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian seperti iman dan ma'rifah dan tawakal dan redha dan pengetahuan. Maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini bahawa dipelihara akan ia. Jadi masih sambung perbahasan berkenaan dengan qalbun, iaitu jantung hati itu. Dah habis dah perbahasan berkenaan dengan anggota 7. Kemudian dia masuk kepada hati. Sebelum dia bahas berkenaan dengan sifat-sifat hati, dia bahas dululah perkara-perkara yang berkaitan dengan hati, jantung hati itu. Selepas daripada itu dia akan bahas sifat-sifat yang buruk dalam hati. Dia bahas sifat buruk dulu. Macam sifat macam anggota 7 tu lah. Dia bahas anggota 7 dulu kerana nak bagi bersih hak zahir dulu, baru nak bersih hak batin. Nak bersih hak luaran dulu, baru bersih hak dalaman. Maka selepas dibersihkan hak yang zahir, hak luaran, maka nak bersih pula hak batin, hak dalam hati, hak dalaman tu, iaitu hati. Maka dia kata, dan yang keempat, bahawasanya jantung itu, dia kata jantung ni ma'ruf lah. Jantung ni ada 2, jantung qalbun rohani, qalbun jismani. Jantung rohani, jantung jasmani. Jantung jasmani itu jantung sungguh belah kiri itulah. Jantung rohani ni ialah jantung yang membabitkan perbahasan ilmu tasawuf. Jadi bila dia kata jantung di sini ni, makna jantung rohani, bukan jantung jasmani. Jantung jasmani itu dia bahas dalam bab sains lah, dalam bab perubatan. Maka dia kata bahawasanya jantung itu, iaitu jantung rohani itu, tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian. Tempat taruh, tempat sifat. Itu yang sepatutnya. Maknanya tak sepatutnya kita mengisi sifat-sifat kecelaan atau keburukan adalah hati. Kerana tempat asalnya jantung rohani itu diisi dengan sifat-sifat kepujian. Bila diisi dengan sifat-sifat kepujian, selama mana ada sifat-sifat tersebut, maka dapatlah pahala kita. Contohnya ikhlas. Ikhlas tu berpahala juga. Buat ibadat satu pahala, ikhlas pada beramal satu pahala yang lain. Dan kalau tak ada ikhlas dalam beramal, maka tak sah mulaka. Bukan tak sah berpahala, bukan tak sah ibadat. Dari sudut mereka sah, tapi dari sudut pahala tak ada. Sebab apa?
Sebab tak ada ikhlas. Tu Dia nak tubik ikhlas tu, dia mesti melalui proses dia, iaitu dia panggil sebagai at-takhalli. At-takhalli ialah proses untuk membersihkan hati. Sebelum dibersihkan hati, mestilah terbersih terlebih dahulu anggota zahir. Sebab tu dibahaskan anggota zahir dulu, baru dia bahas berkenaan dengan hati. Lepas dia bahas anggota zahir, dia bahas berkenaan hati, dia bahas berkenaan dengan sifat mazmumah dulu. Tak boleh lagi bahas sifat mahmudah, kerana kita tak tahu lagi sifat-sifat mazmumah yang buruk yang ada dalam hati. Hak tu kena hapus dulu, baru dia pergi hak yang baik. Seperti iman, tu benda yang baik, asal tempat jantung rohani, iman. Maka kalau kita isikan dengan kekafiran, kekufuran, makna itu ke tempat asal dia, itu kita menzalimi dan membinasakan diri sendiri. Jadi iman di sini ialah iman yang sempurna lah, bukan iman yang tak sempurna. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah sebut dalam kitab Qatrul Ghaith bi syarhi masail Abil Laith, dia kata iman tu terbahagi dua, iman yang kamil, iman ghairu kamil. Iman yang sempurna dengan iman yang tak sempurna. Iman yang sempurna ialah iman yang boleh membawa kepada syurga tanpa masuk neraka. Itu sempurna tu. Jadi iman asal dia, iman tu tasdik, at-tasdiqu fil qalbi. Dia itu membenarkan dalam hati terhadap apa yang Allah Ta'ala suruh dan apa yang Rasulullah suruh, ataupun dia beriman dengan Allah dan Rasul. Itu beriman tu tasdik. Nak sempurnakan lagi tasdik itu, nak sempurnakan lagi iman itu, mesti melalui amal. Jadi kalau dia itu sempurna amalan dia, maka dia termasuk kategori iman yang sempurna, masuk syurga tanpa dia masuk neraka dulu. Yang kedua, iman yang tidak sempurna ialah orang yang beriman, dia tahu Allah Ta'ala itu Tuhan, tahu Muhammad tu Nabi dan sebagainya, tapi dia tidak beramal, dia buat benda faksik, sehingga kan dia kena masuk neraka dulu, barulah masuk syurga. Itu dia panggil beriman juga, tapi beriman yang ghairu kamil, yang tak sempurna. Kerana dia beramal dengan amalan yang jahat, dia beramal dengan amalan yang fasik, menyebabkan dia masuk neraka dulu. Lepas dibakar segala dosa-dosanya dalam neraka tu, barulah dia masuk syurga. Jadi dia beriman juga, cuma iman tu tidak sempurna. Adapun iman yang tidak ada terus, tu kafir lah. Tu kekal neraka selama-lamanya, khalidina fiha abada. Kemudian dan ma'rifah. Ma'rifah ni mengenal. Ma'rifah ni biasanya kita sabit pada ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Ma'rifah dengan ilmu menurut pandangan mu'tamad ahli sunnah wal jamaah sama sahaja. Itu disebut dalam kitab Aqidatun Najib fi ilmi usuluddin karangan Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullah. Ma'rifah dengan ilmu sama ya. Mengenal dengan mengetahui sama sahaja. Itu atas pandangan mu'tamad. Atas pandangan kedua kata tak, mengenal dengan mengetahui ni berbeza. Itu apa? Iaitu kalau mengenal ni, kalau mengenal, contoh kita bezakan antara mengenal dan mengetahui. Contohnya ialah, contoh kita kata di Niza tu ada pelajar, ada tahu betul. Tahu kata ada pelajar, kenal ke tak pelajar tu? Tak kenal, belum tentu kenal, tapi tahu ada pelajar. Tahu di Uniza tu ada pelajar pengajian Islam, tapi tak kenal dia tu siapa. Tu atas pandangan kedua kata beza antara tahu dan kenal. Dan ulama ahlul mantiq, ulama ahli mantiq, dia membezakan antara ma'rifah dengan ilmu tu, iaitu dia kata ma'rifah tu terlebih khusus daripada ilmu. Ilmu lebih umum. Kerana apa? Kerana ma'rifah itu kena kepada ilmu yang juz'iyat dia. Juz'iyat ni dia panggil, senang ceritanya, kata nama khas lah. Contoh kita kata dalam bahasa Arab, dia akan kata araftu Zaidan, aku mengenali Zaid. Zaid tu kata nama khas. Tu dia panggil ma'rifah. Dia tak kata apa, kalau itu ma'rifah satu. Kalau ilmu ni lebih umum, kena kepada juz'iyat, kulliyat, murakkab dan juga basit. Apa dia tu? Contoh tadi Zaid, saya mengenali Zaid, araftu Zaidan. Boleh juga dalam masa yang sama kita kata alimtu Zaidan, aku tahu Zaid ni apa. Bukan setakat kenal tahu, bukan setakat tahu, kenal juga.
Begitu juga boleh kita kata alimtu anna Zaidan alima, aku mengetahui bahawasanya Zaid itu seorang yang alim. Dia tak kata kenal, dia kata mengetahui, kerana ilmu lebih umum daripada makrifah. Tu dari sudut ahli mantiq lah. Tu nak bahas, tu tak faham pun tak apa. Orang katanya ilmu dengan makrifah atas pandangan mu'tamad ialah sama, atas pandangan kedua tak sama, beza. Beza lagi mana? Contoh tadi kita kata, kita tahu kata belajar ini Yuiza tu ada belajar tapi tak kenal belajar tu siapa. Mana tahu dengan makrifah, tahu dengan kenal tu beza lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, itu makrifah. Kita isi hati kita dengan makrifah, kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala ni kenal bukan kenal hakikat zat Tuhan. Kenal Allah Ta'ala ni iaitu kenal segala hukum sifat Allah Ta'ala yang sabit bagi dia. Itu menurut jalanan pengajian akidah Asy'ariyah Maturidiyah lah. Dia panggil tariqatul mutakallimin, jalanan ahlul kalam, sifat dahulu tu. Kalau ahlul hadis wal athar, ahli hadis yang betul, cara metodologi pembelajaran akidah ni lain sikit. Ahlul kashfi wal wujdan, ahli tasawuf, lain sikit. Beza, tapi semua mempunyai maksud yang sama, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu tak ada masalah. Jadi makrifah, itu ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Semua khilaf ulama, adakah kita seseorang itu boleh mengenal hakikat zat Allah ataupun tidak? Jawapan dia ialah khilaf. Yang pertamanya pandangan mu'tamad kata tak boleh, meskipun diangkatkan darajat dia, meskipun diberikan kehebatan pada dia, masih lagi dia tetap tidak boleh mengetahui hakikat zat Tuhan tu bagaimana. La ya'rifullah illallah, kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. La ya'rifullah illallah, tidak akan mengenali Allah Ta'ala seorang pun melainkan Allah saja kenal. Ada ulama yang membahagikan makrifah kepada 4. Makrifah hakikiyah, makrifah ayaniyah, makrifah kashfiyah dengan makrifah burhaniyah. Itu ada dalam ta'liq Abu Qutaibah Rashidi radhiyallahu ta'ala anhu terhadap Aqidatun Najib. Dia bawa ibarat kita Arab, makrifah itu terbahagi pada 4. Yang pertama makrifah hakikiyah. Apa makrifah hakikiyah? Makrifah hakikiyah ialah Allah Ta'ala tahu zat dia lagu mana. Cumanya dalam perbahasan akidah usuluddin ni, kita tak nak sabitkan makrifah kepada Allah. Kita hanya boleh sabit ilmu pada Allah. Walaupun atas pandangan mu'tamad kita kata tadi, makrifah dengan ilmu itu sama, tapi nisbah pada Allah tak boleh panggil Allah itu arif, hanya boleh Allah Ta'ala itu kita panggil alim. Kerana arif itu membawa makna sabqul jahli, dulu dia jahil, sekarang baru kenal. Tapi kalau ilmu tidak melazimi kata sabqul jahli, tidak membawa makna sebelumnya itu jahil. Jadi ilmu sahaja yang layak kita sabit pada Allah. Makrifah kita tak layak sabit pada Allah, kerana Nuri Wahab kata Allah Ta'ala dulu jahil. Itu mustahil. Yang kedua makrifah ayaniyah. Makrifah ayaniyah, ayan ni asalnya ainun, mata. Apa dia? Iaitu makrifah ahli syurga kepada Allah. Kerana ahli syurga akan nampak Allah Ta'ala di syurga, maka dikenal Allah Ta'ala secara ayaniyah, mata dia nampak Allah Ta'ala. Yang macam mana? Wallahu a'lam. Nanti kita akan tengok kalau kita ada syurga. Itu makrifah ayaniyah, dia nampak, lihat zat Allah Ta'ala, dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata ledai yang Allah Ta'ala beri kekuatan pada dia untuk melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di syurga. Yang ketiga makrifah kashfiyah. Makrifah kashfiyah ialah makrifah kenal Allah Ta'ala oleh para awliya-illah, iaitu melalui kasyaf yang Allah Ta'ala bagi. Iaitu dia bagi sebagai arif billah yang khasah, orang yang mengenali Allah Ta'ala secara khas. Allah Ta'ala bagi wahbah kurniaan kepada dia, faham lebih terhadap Allah Ta'ala lebih daripada orang lain, melalui hati dia. Itu dia dengan zikirnya, latihan zikirnya, panduan guru mursyidnya dalam tasawuf, sehingga dia sampai ke tahap mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tahap awliya-illah, iaitu ma'rifah al-kashfiyah. Yang keempat terakhir makrifah burhaniyah. Burhaniyah tu dalil, tu akidah lah.
Akidah dipanggil itu makrifah para ulama, makrifah para alim ulama, dan makrifah kita jugalah, iaitu kita nak berakidah tentang ketuhanan mesti berdalilkan dengan suatu dalil, walaupun dalil itu ijmali sekalipun, dalil itu secara umum sekalipun. Cumanya dalil secara umum, contohnya alam ini tu, tu dia tak panggil sebagai burhan. Atas pandangan kedua, atas pandangan mu'tamad, burhan dengan dalil itu sama je. Jadi kita kalau mengaji akidah tu dengan ada dalil-dalil itu, dia panggil kita ni makrifah burhaniyah, makrifah yang berdasarkan dalil. Bukannya makrifah ayaniyah kerana kita belum lagi al-syurga, bukan makrifah hakikiyah kerana kita ni bukan Allah Ta'ala, dan bukannya kita ni makrifah kasyfiyah kerana kita belum sampai tahap awliya illah. Tu makrifah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tawakal. Tawakal salah satu sifat hati. Tawakal tafwid, itu menyerah segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal ini mestilah diiringi pada usaha. Bukannya usaha itu tawakal, bukan. Kita senantiasa tawakal serta usaha. Usaha dan tawakal tu diiringi bersama, bukannya untuk usaha. Bila kita faham kata usaha dulu, usaha kemudian tawakal, mana usaha tu kita buat sendiri ke bagaimana? Usaha yang kita buat tu kita sendiri ke waktu tu usaha, ataupun diiringi dengan ta'aluk kudrat Allah Ta'ala? Jawapannya diiringi dengan ta'aluk kudrat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala walaupun beri kudrat pada kita, tapi Allah Ta'ala tidak sertai ta'aluk kudrat dia pada kita, maka kita tak boleh nak buat kerja apa pun. Sebab tu sambil usaha tu sambil tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas habis kerja tu, lagi-lagi lah tawakal kepada Allah Ta'ala, serah kepada Allah Ta'ala. Nak katanya bila kita ada usaha dan ikhtiar, dalam masa yang sama juga ada tawakal di situ. Bukannya tawakal duduk di akhir, usaha duduk di depan. Bukan. Kita ni bukannya Qadariyah, kita ni bukannya Mu'tazilah, kita ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah, Qadariyah, dia kata usaha ikhtiar kita beri bekas. Jadi kalau kita kata usaha, mana kita seolah-olah kata kita ni beri bekas usaha kita. Padahal Allah Ta'ala yang memberi bekah kepada setiap kerja yang kita buat itu. Kita hanya usaha dan ikhtiar sahaja. Sebab itu usaha dan ikhtiar kita mesti diiringi selalu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kalau tak terjadi sesuatu yang kita nak, maka kita tak berasa kecil hati, kerana itu keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau terjadi apa yang kita buat hasil daripada kehendak kita, maka kita tahulah kata kehendak Allah pun begitu juga, maka kita bersyukur. Jadi ada bersyukur dan ada rasa tak putus asa bila tak dapat. Rasa bersyukur bila kita dapat, tak dapat pun bersyukur juga, dan kita tahu kata adanya Tuhan. Adanya Tuhan yang mengatur segala perkara di atas alam dunia ni. Antaranya takdir kat atas aku nak kehendak sekian-sekian, tiba-tiba tak dapat. Maknanya adalah Tuhan di alam semesta ni. Kalau kita Aqidatul Najin ada sebut cerita berkenaan orang awam yang berdalilkan tentang Allah Ta'ala. Dia kata, macam mana kamu tahu Tuhan ni ada? Dia jadi senang. Dia kata apa? Dia kata sebab kehendak aku banyak tak tercapai. Itu dia dalil kata Allah Ta'ala tu wujud. Sebab apa? Sebab kehendak yang aku nak ni banyak tak tercapai. Mana ada zat yang maha kuasa yang dia itu mengatur segala kehendak, segala takdir di atas dunia ni yang akan berlaku sekian dengan kehendak dia sejak azali. Tu dalil aku kata Tuhan ni ada. Hebat. Kita biasa dengar kalau mengaji akidah tu, dalil-dalil ni alam ini baharu alam ni dan sebagainya. Dia berdalilkan dengan kata kehendak aku banyak tak tercapai. Makna ada Tuhan yang maha besar, ada Tuhan yang berkehendak mengatur segala takdir aku. Itu hebat tu. Tu taklah orang-orang. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tu tawakal dan redha. Redha ni payah. Redha, qada dan qadar Allah, segala ketentuan Allah Ta'ala kita wajib i'tiqad, itu semua daripada Allah. Itu semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita tahu dan wajib kita i'tiqad segala ketentuan yang berlaku atas kita ni atas kehendak sejak azali, atau dia panggil sebagai qada dan qadar Allah Ta'ala.
Qada itu ketentuan Allah, qadar itu telah berlaku apa yang seperti mana Allah kehendak sejak azali. Ini qadar tu berkenaan dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala jadikan sesuatu tu berlaku, sesuatu sekian dengan kehendak Allah Ta'ala. Qada tu dengan mana kehendak Allah sejak azali. Tu Asy'ariyah lah. Jadi kalau dia redha dengan qada dan qadar Allah Ta'ala, itu suatu kepujian, itu satu sifat yang terpuji. Wajib kata benda itu berlaku atas dasar qada dan qadar, hak tu wajib. Tapi redha terhadap apa yang berlaku berdasarkan qada dan qadar tu sunat. Itu sunat. Tahu kata hak tu qada dan qadar Allah, mengakui itu qada dan qadar Allah tu wajib. Sampai ikat boleh tetapi sebab tu rukun yang ke-6 iman. Tapi kalau dia redha dengan apa yang berlaku, tu sunat. Dengan mana kalau dia redha, makna dia itu orang yang baik lah. Suka senang nak redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kalau dia redha sampai tahap redha dengan ketentuan Allah Ta'ala, ni orang tasawuf sungguh. Kita boleh dapat tahu kata orang tasawuf sungguh, tak protes kepada Allah Ta'ala, bahkan redha dan sabar apa yang telah dilalui berdasarkan takdir Allah Ta'ala atas dia. Habis. Dan pengetahuan, pengetahuan ni ilmu lah. Itu yang masuk dalam jantung hati rohani kita, iaitu ilmu. Macam tadi kita kata, ilmu dan makrifah atas pandangan mu'tamad sama sahaja. Lagi pula, dan patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini, bahawa dipelihara akan pertaruhan tadi daripada segala kelakuan yang dicela. Patut dijagalah. Sebab tempat taruhan dia ialah ilmu, makrifah, iman, tawakal, redha dan sebagainya. Maka perlu dijaga daripada kelakuan sifat-sifat yang tercela. Kelakuan di sini dengan makna sifat-sifat, bukannya kelakuan dengan makna fi'il, perbuatan, kan. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan dijaga daripada seteru, iaitu syaitan, dan juga hawa nafsu lah. Perlu dijaga daripada gangguan syaitan. Lagu mana nak jaga kalau kita tak nampak. Sebab tu kita kena elok daripada perkara maksiat semampu boleh. Walaupun tak menafikan manusia itu boleh buat kesilapan, tapi kita semampu boleh mengelak akan dia. Dengan kita berdoa kepada Allah Ta'ala memberikan kita, supaya berikan kita taufik dan hidayah untuk kita sentiasa buat baik. Kalau kita buat baik, itu makna dapat taufik daripada Allah. Kalau kita buat maksiat, makna itu khidlan. Khidlan ni lawan bagi taufik. Taufik ni khalqul qudrati li ta'ah. Allah Ta'ala menciptakan kehendak kita untuk kita boleh buat baik. Tapi kalau khalqul qudrati lil maksiyah, tu dia panggil khidlan. Kalau Allah Ta'ala mencipta kudrat kita untuk kita buat maksiat dan berlaku sungguh, tu dia panggil khidlan. Dia tak panggil taufik. Wal'iyadzubillah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang kelima, bahwasanya jantung itu tempat ilham. Ilham mana? Daripada malaikah. Dia panggil malaikatul mulhim, malaikat yang memberi ilham. Ilham ni macam-macam lah. Ilham ni satu benda yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala campur dalam hati tu, tahu suatu benda yang tanpa kita usaha. Ilham itu fikir nak tulis apa. Nak tulis apa, tak terfikir pun, tiba-tiba mari. Tu ilham dia ni. Tak faham masalah ni, tiba-tiba faham. Ilham tu. Tu ilham. Jadi tempat letaknya ilham tu di hati. Maka macam mana kalau nak beri ilham tu, ilham yang baik, kalau kita tak jaga hati? Serabut semua, tak ada ilham. Berguna juga ilham ni. Kenapa? Kerana ilham itu kadang-kadang boleh mencegah kita pada maksiat. Berasa nak buat maksiat, tiba-tiba mari terlintas kata, hak ni dosa, dosa ni boleh masuk neraka ni kalau buat, matilah kat lagu ni. Kita pun tak jadi buat. Sebab apa? Sebab ilham tu. Itu ilham daripada malaikat. Dan tempat was-was bagi syaitan. Jantung juga tempat was-was bagi syaitan. Dia punca was-was ni, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dua sahaja. Dua sahaja. Iaitu apa? Yang pertama, dia itu jahil. Kalau was-was teruk lah. Dia ada was-was ni, ada dua. Was-was yang ringan, was-was yang berat.
Was-was yang ringan ulama fiqh dan syarak memaafkan lagi. Kalau was-was sampai tahap berat, tu tak dimaafkan. Contoh dalam sembahyang dia was-was ringan. Mana? Contoh dia angkat takbir 2-3 kali baru dapat. Tak apalah, was-was ringan dia bagi. Tapi kalau angkat takbir 100 kali tak masuk-masuk. Kawan tu dah Assalamualaikum warahmatullahi, dia baru Allahu Akbar, tak masuk lagi. Tu was-was berat. Hak tu tak dimaaf syarak. Hak tu tak dimaaf syarak. Yang tasbih masalah kata tak dimaaf syarak ni mana? Bila bab masbuk muafiq. Contoh masbuk muafiq, dia ni orang muafiq, dia dapat qadar masa baca Fatihah bersama tu imam. Dengan makna dia takbir tu dia dapat berdiri dengan tu imam, dapat qadar masa baca Fatihah. Bukannya baca Fatihah, dapat kadar masa yang mengikut pertengahannya. Contoh 40 saat. Dia takbir saja, bila imam takbir, dia dapat berdiri bersama tu imam 40 saat, makna dia dapat qadar masa baca Fatihah. Jadi kalau dia tak habis baca Fatihah lagi, makna dia itu muafiq lah. Dia itu muafiq. Jadi muafiq ni dia kena habiskan bacaan Fatihah dia. Dia kena habiskan bacaan Fatihah dia, dimaafkan 3 rukun panjang. Kecuali orang was-was berat. Orang was-was berat tak dimaaf. Was-was teruk sangat, tak dimaaf dia tu. Dia tu kalau tu imam rokok, tu imam tidak nak turun sujud dah. Kalau dia tak mufaraqah, batal dia. Sebab apa? Was-was berat lah je. Alhamdulillah pas sudah. Jeng tu. Ni was-was, tempat was-was. Jadi yang pertama dia kata ada 2. Imam Ghazali kata punca was-was. Yang pertamanya jahil. Jahil ubat dengan ngaji lah. Kadang-kadang teruk sangat. Aku ni tak sah lah ambil wudu. Sebab apa? Sebab terpercik air wudu tu kat dalam timba. Pas sudah tak habis-habis wudu. Dia corok timba, dia bubuh ayak balik. Dia basuh muka, corok timba balik. Apa dia kata mintik lah timba ni mustakmal. Tu bodoh dia panggil. Tak ngaji bekoh, dia percik sikit tak ada apa. Walaupun timba tu tak cukup 2 kulah sekali pun. 2 kulah bukan kolor. Ada orang faham 2 kulah ni, 2 kolor tu kita gabung. Bala betul. Tu bukan tu. 2 kulah ni ukuran bahasa Arab. 2 kulah ni kalau terjemah kot liternya 190 liter. Dia khilaf lah, tapi lebih kurangnya 190 liter. Itu ya, 190 liter tu 2 kulah, bukan dia gabung 2 kolor. Kullatai 2 kolor. Bergabung 2 kolor. Kalau kolor tu kecil-kecil jadi 2 kolor. Tak jadi gitu. Jadi dia tu ambil sebenarnya percik. Dia pun tuang. Pas sudah tak habis-habis wudu dia tu. Sampai basah lencur. Apa nak boleh tanya mandi ke wudu ni? Tu jadi. Yang kedua ialah kerana orang-orang teruk ni nak dekat pada gila. Kalau tak jahil nak dekat pada gila. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya oleh seorang lelaki ini, kalau aku di junub ni, aku ni nak mandi wajib dekat sungai Nil ke dekat sungai Furat? Faham tak dia kata? Macam contoh kita terjemah lah. Kita terjemah kat Terengganu kita ni. Kalau orang tanya, aku nak mandi wajib, hak mana satu sah lah aku mandi wajib? Aku mandi wajib dekat sungai apa sini? dekat pantai Tok Jembal ke kat pantai Batu Buruk? Lepas tu Imam Ghazali kata, wahai budak, aku rasa hang ni gila dah. Sebab apa? Tak syarat mandi kat lok sungai, bukan. Mandi dalam bilik mandi sudah lah. Pergi tanya kat sungai Furat, sungai Nil tu buat apa? Sungai Nil tu besar, sungai Furat tu besar. Seolah-olah dia ni nak bagi sah mandian dia tu, dia kena pergi terjun di air yang besar. Baru sah. Was-was teruk. Hak tu dia panggil nak gila. Jadi orang was-was yang teruk ni 2. Pertama jahil. Tak jahil dia nak dekat kepada gila. Ni was-was teruk. Jadi kalau ada was-was teruk tu kena pergi berubat lah. Satu ngaji satu. Tu takut ada gangguan sungguh. Tu kena pergi berubat tu.
Dia kata kita lah berubah tak reti. Pi tanya Ustaz Jin. Ni kalau orang berubah dia panggil Ustaz Jin. Habis. Kemudian kata Musallih rahimahullahu ta'ala, tadi tempat waswas syaitan. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Perang dua tu. Kerana akal ni ialah tamis. Tamis ni dia dapat beza antara baik dan buruk. Tamis ni dia dapat beza antara baik dengan buruk. Jadi bila seseorang itu dikatakan berakal, makna dia boleh beza waktu tu baik dan buruk. Sebab itu kalau manusia itu buat maksiat, makna waktu dia buat maksiat tu dia tidak berakal, kerana dia diliputi oleh hawa nafsu. Sebab kalau dia berakal waktu dia buat tu, dia tak akan buat benda tu sebab dia tahu benda tu buruk, benda tu maksiat. Kenapa dia buat? Kerana tidak ada akal pada waktu itu, diselubungi oleh hawa nafsu lebih daripada akal. Sebab tu dalam kitab Uqudul Jin, syarah Uqudul Jin, dia kata kalau laki-laki melihat perempuan yang ajnabi dan naik syahwat dia, maka hilang 2/3 akal dia. Kalau dia melihat ajnabi, perempuan ajnabi, tegang zakat dia, maka tegang zakat dia itu telah hilang waktu itu 2/3 akal. Mana apa? 2/3 akal hilang, 1/3 yang tinggal, 2/3 lagi hawa nafsu. Tu. Jadi kalau dia waktu tu boleh buat maksiat, boleh. Kalau dia buat maksiat, mana waktu tu dia tidak berakal, kerana waktu itu akal dia sudah dikalahkan dengan hawa nafsu. Tu Kemudian kata Musallih rahimahullah ta'ala, maka akal itu menyeru ia akal kepada kebaikan. Betul. Dan hawa nafsu menyeru ia hawa nafsu kepada kejahatan. Titik. Tu kerja dia. Dua tu duk lawan. Jadi kalau kita lebih berakal, lebih menjadi orang yang berakal, batulah Quran sebut afala ta'qilun, afala tubsirun. Tidakkah kau berakal, tidakkah kau melihat? Sebab nak bagi sedar, orang yang sedar ni orang yang baik. Bila orang yang baik, orang ni berakal, dia bukan hawa nafsu. Dan maka berakal itu maka sayugia bahawa tiada dilalaikan daripada hati yang akal tadi. Tambahan lagi bahawasanya kesalahan jantung itu, iaitu jantung rohani, apa-apa dosa yang dibuat oleh jantung tu lebih besar, yakni lebih besar berbanding pada anggota. Lebih besar lagi. Sebab apa? Kalau anggota buat maksiat zahir jelas dah, oi ni maksiat ni kena taubat. Tapi kalau hati buat maksiat, siapa yang tahu? Diri sendiri pun kadang-kadang tak perasan takabur. Diri sendiri kadang-kadang tak perasan tengah dia. Diri sendiri tak pernah perasan dia tengah ujub dan sebagainya. So mana nak tahu? Kalau zahir senang. Kalau kita mencuri, aku ni dosa betul sebab aku tahu lah aku mencuri. Ataupun dia mengumpat, aku mengumpat tadi, tu zahir. Tapi kalau dalam hati, macam mana kita nak berasa kita ni sedang takabur kalau kita tak pernah tahu takabur tu apa dia? Sedang kita rasa dalam hati itu kita ni ada sebenarnya penyakit riak, sedangkan kita tak tahu riak lah ke mana. Padahal pernah riak banyak kali ya. Maka terlebih besar kesalahan jantung, kesalahan hati itu berbanding dengan yang lain. Sekurang-kurangnya keras ia hati tadi tiada menerima pengajaran. Tu kesalahan jantung paling rendah. Paling rendahnya ialah keras hati. Bila keras hati tak boleh terima pengajaran. Pengajaran ni nasihat, teguran. Benda yang betul dia kata salah, benda yang salah dia kata betul, dia kata aku betul, hang salah. Tu. Ni punca takabur ni. Orang kata tak betul pendapat tu, pendapat bentuknya ni sekian-sekian kitab sebut, tak betul juga. Tu dia panggil keras hati tu. Tak mau terima kebajikan, tak mau terima teguran, tak mau terima nasihat. Tu bahaya sekali tu. Bila yang ada jadi macam ni, bila kita ada kemuliaan. Antara kemuliaannya apa? Sama ada kemuliaan ilmu, kemuliaan harta, kemuliaan pangkat, payahlah nak dengar. Nak dengar orang nasihat, payahlah sebab apa? Sebab kita ada kemuliaan yang tertentu. Antaranya pangkat-pangkat tinggi. Kita malas lah nak dengar orang bawah cakap apa, nasihat sikit tak mau dengar lah. Kita rasa kita yang lebih badan. Sebab darjat kita, pangkat kita tinggi. Kita yang nak arah orang, kita yang nak nasihat orang, kita tak mau terima nasihat. Lepas tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Wala, jangan jadi orang yang mudah memberi nasihat tapi payah terima nasihat.
Kita nak beri nasihat pada orang mudah ya, tapi nak terima nasihat sakit. Nak terima nasihat tu berat, perih, jenuh. Jangan kita jadi gitu. Jadilah kita ni mudah beri nasihat dan mudah juga untuk terima nasihat, walaupun dari budak-budak kecil ke dia. Kalau benda yang dia tegur betul-betul, betul lah. Kata, dia kecil, you kata apa? Tu hina dia lah. Benda betul. Pakcik yang mencuri. Mana tahu apa? Padahal mencuri juga. Tu teguran budak kecil tu. Jangan dilekehkan. Benda betul. Tu sekurang-kurangnya. Dan kesudahan kesalahan jantung itu kufur wal'iyadzubillah, dikait dengan akidah pula, boleh jadi kafir pula. Dia nak tikak benda-benda tertentu yang silap yang boleh bawa pada kafir sungguh. Tu kesudahan ataupun kesalahan jantung yang paling besar lah. Hak sekurang-kurang tadi kerah hati, tak terima pengajaran, tak terima nasihat je. Hak ni sampai tahap kufur wal'iyadzubillah. Tu hebat sangat tu. Dan kesudahan. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 34, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya enggan oleh iblis daripada sujud kepada Adam alaihissalam dan membesarkan diri ia iblis, dan jadilah ia iblis daripada sekalian ia kafir. Tengok, asalnya tak kabur ya, asalnya tak mau terima pengajaran. Allah Ta'ala suruh sujud kepada Nabi Adam. Sujud dengan mana memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Dia tak mau. Dia kata apa? Dia kata aku diperbuat pada api, kawan ni buat pada tanah. Api lagi hebat pada tanah. Buat apa aku nak sujud kat dia? Buat apa aku nak hormat kat dia? Maka bawa pada mana? Asalnya tak terima pengajaran, tak terima didikan, tak terima arahan, jadi kufur. Kafir lah iblis tu selama-lamanya, sampailah bila-bila. Tak boleh masuk Islam lah. Tak boleh nak patah balik dah, habis lah kafir selama-lama. Masuk bila tiba hari kiamat, masuk neraka selama-lamanya. Tu asal dia kerah hati tu. Asal dia tak terima teguran Allah Ta'ala, tak terima arahan Allah, boleh bawa pada kafir. Manusia pun tak heran boleh jadi gitu. Habis. Maka adalah takabur itu di dalam jantungnya, jantung iblis. Sebab tu tak mau sujud tu. Dan maka menyebabkan ia iblis akan tertegah daripada sujud dan akan kufur dengan Tuhannya, Tuhan iblis. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita terlindung daripada demikian itu. Jadi boleh sampai tahap pada kufur. Tu benda-benda dalaman, benda-benda batin belaka, tu perlu berjaga. Nampak je semayang masjid surah dah, rupa-rupanya kafir. Kafir sebab apa? Sebab yang etikot tak betul. Ingat dah betul dah, rupanya tak betul banyak. Selama ni aku rasa sedap tahajud baca Quran. Tu setan. Tu sedap hawa nafsu dia bagi. Bukan sedap daripada Allah Ta'ala, tapi sedap daripada syaitan iblis yang boleh buat dia sedap untuk tahajud, baca Quran, zikir dan sebagainya. Ini zikir kadang-kadang zikir berikut hawa nafsu juga. Zikir syok sendiri. Aku ni selawat 1000. Nampak hebat. Aku ni berzikir la ilaha illallah 1000 kali sehari. Aku ni berasa aku lah dalam kampung aku ni 1000. Hak lain tak cukup 1000, paling-paling kurang tahlil 100 ya. Tu kalau ada tahlil, dia ikut hawa nafsu zikir. Dia bukan nak zikir nak menghayati makna, nak merubahkan hati dia daripada jahat pada baik, nak memperbaiki, nak mengislahkan hati. Bukan. Dia duduk berzikir, duduk kira 1000 bilangan. Tu ikut nafsu. Zikir ikut nafsu. Sebab tu tunggu dulu bila berzikir tahlil tu dia mula slow-slow dulu. Dia tak laju-laju lalu. La ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Slow-slow dulu. La ilaha illallah. Sebab nak hadirkan makna. Nak hadirkan makna tu dalam hati. Bila dah hadir makna, laju zikir. Baru dia panggil zikir tak ikut hawa nafsu. Ni zikir laju ya, nak cepat. Baik habis 100, bukan tekat 100, 1000 pun boleh. Dia zikir cepat. Zikir lah, tapi hawa nafsu. Zikir nak bagi banyak. Bukan zikir nak hadirkan nak makna dalam hati, bukan nak membersihkan hati, bukan nak menambahkan ketakziman, keagungan dia, kebesaran Allah Ta'ala dalam hati, tapi ikut nafsu. Ada juga. Tu tipu dari iblis belaka.
Dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak. Jadi nak cerita kecelaan hati banyaklah. Tetapi hamba Syekh Qadir ni, penulis kita lah, sebutkan di sini 10 perkara saja pada 10 bab. Tak sebut semua lah. Kalau nak sebut semua boleh tengok kitab besar-besar lagi. Contoh Siyarus Salikin, Imam Syekh Abdul Samad Al-Falibani. Siyarus Salikin dia baca. Dia baca Siyarus Salikin, terjemahan daripada Lubab Ihya Ulumuddin. Lubab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dan sebagainya, itu lagi banyak lagi dosa-dosa yang dihuraikan melalui hati. Ini dia sebut 10 ya. Kerana apa sebut 10 ya? Kerana yang 10 ini asal bagi semuanya. Dia bagi ubi. Macam sifat 20 lah. Sifat Allah Ta'ala ni banyak. Sifat kamalan Allah Ta'ala banyak. Tapi para ulama ambil 20 ya. Sebab apa? Sebab dia panggil ummahatus sifat. Dia itu ibu bagi sekalian sifat, wakil bagi segala sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Dia wakil. Memadaulah yang 20 tu mewakili semua sifat kamalan Allah Ta'ala yang tak terhingga tu. Ini pun sama, banyak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu banyak. Cumanya yang sifat Allah Ta'ala pula, sifat-sifat hati yang kata yang buruk ni banyak. Cuma dia sebut 10 kerana 10 ni yang paling besar. Dan 10 ni ialah asal. Dan 10 ni kalau boleh elok, insya-Allah sifat lain pun tak akan ada yang buruk. Maka dia kata, dan yang lainnya daripada daripada 10 tu, yang lain daripada 10 tu terjadi ia yang lain daripada 10 daripada yang 10 ini. Hal lain selain daripada 10 tu terjadi asal daripada 10 ni. Jadi kita bantras hak 10 ni lah, maka insya-Allah akan bantras hak lain. Maka dia kata pertamanya sangat loba atas makanan. Pertama, tomok makanan. Makanan tu zahir, ada perasaan tomok nak makan banyak, tu batin. Makan tu zahir lah, ada ngak-ngak tapi berasa nak makan banyak tu dalam hati tu sifat hati tu. Orang yang makan banyak, berasa banyak nak makan, tu dia panggil sifat hati. Makan tu sendiri zahir, berasa nak makan banyak, itu sifat hati yang tercela. Tu kena buang. Tu dia akan urai satu-satu lah. Keduanya sangat loba atas berkata-kata. Berkata-kata tu zahir, tapi rasa tomok, suka nak cakap semua. Tak boleh nak cakap diam. Diam tu dia besar-besar, dia nak cakap. Jam kau ni. Cakap pula, bila cakap banyak boleh bawa pada kesalahan banyak. Bila kesalahan banyak boleh bawa pada dosa. Bila dosa masuk neraka. Tu kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Kalau seseorang itu suka banyak bercakap, maka banyak kesilapannya. Bila banyak kesilapannya, banyak dosanya. Bila banyak dosanya, masuk neraka. Tu ya. Ketiganya marah. Marah yang mana? Marah yang buruk, marah yang mazmumah. Dia ada sehari marah yang mahmudah, yang sifat baik. Nabi SAW marah apabila berkaitan dengan agama, dia marah. Tapi berkaitan dengan diri dia tak marah. Itu akan satu-satu dia berat. Keempatnya dengki. Dengki, hasad dengki. Kita Melayu hasad dengki. Hasad tu dengki lah. Kita Melayu hasad dengki. Banyak tu hasad. Hasad tu dengki lah. Dengki tu hasad. Hasad tu dengki. Hasad tu bahasa Arab, dengki tu bahasa Melayu. Kelimanya kikir. Kikir kedekut. Kedekut taik ya bang. Kedekut piang. Kedekut nak mampuh. Kalau kedekut tu kedekut biasa-biasa tak apa. Ni kedekut sampai tahap tak keluar zakat, bahaya. Kedekut sampai tahap nak bagi lekat harta tu sayang, bahaya. Kedekut sampai tahap tak mau sedekah langsung, bahaya. Kedekut sampai tahap tak mau tolong orang langsung dari sudut harta, bahaya. Tu kedekut. Dan kasih akan harta. Bila dah kedekut kasih harta, bila kasih harta dia payah nak mati. Bukan payah nak mati, dia berasa tak mau nak mati. Dia berasa rugi kalau mati, sebab harta banyak dah. Waktu mati dia ingat harta lagi. Tu payah tu. Tu kalau ada sifat kikir,
dan rasa sayang hati, sayang harta, maka nanti bila nak mati dia akan ingat harta, tak ingat Allah Ta'ala. Wallahiyazubillah. Keenamnya, kasih akan kemegahan. Kemegahan berasa nak dipuji orang, dia berasa nak gitu, tu bahaya juga. Itu menghapuskan pahala ibadat dia. Ketujuhnya, kasih akan dunia. Kasih akan dunia ni menyebabkan dia mati ingat dunia, tak mau terpisah langsung daripada dunia. Itu bahaya. Kedelapannya, membesarkan diri, yang ujub dia panggil. Kesembilannya, ujub, sama lah. Okey, gini lah, membesarkan diri ni boleh jadi takabur. Kesembilan ni ujub. Kesepuluhnya riya, titik. Itu 10 sifat yang besar-besar yang mesti kita hapuskan di dalam diri kita. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan. Tengok nombor 1 bawah tu, dia kata qauluhu menghiasi, mudah-mudahannya membersihkan, bukannya menghiasi, membersihkan. Intaha musahihu. Musahihu ni pentasih kita. Dia kata membersih hati, bukan hias hati. Dia kata hendaklah bersungguh-sungguh engkau membersihkan jantung engkau daripada sifat kecelaan, bukan duk hias. Dia duk bahas sifat kecelaan, tiba-tiba kita kata hias hati dengan 10 sifat ni. Mana kena? Tu dia kata intaha musahihu. Dia kata bukannya menghiasi, membersihkan. Terlanjur kolam memang ni. Dia ingatkan 10 sifat yang mahmudah, yang terpuji, rupanya terkeji. Jadi kena bersih, bukan kena hias. Niscaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Bila dapat jaga 10 ni, dapat kikih 10 ni, dia dapat kejayaan dunia dan akhirat. Lagu mana? Serah ke Tuhan. Lagu mana kejayaan dunia tu? Mungkin keberkatan hidup dia, umur dia berkat, kerja mudah nak beramal, tak susah nak ngaji tak berat. Itu dunia. Kalau akhirat, masuk syurga, mudah hisab, mudah lintas sirat, tak ada orang yang tuntut dia dan sebagainya. Kerana firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, surah Asy-Syams ayat yang ke-9. Artinya, sungguhnya dapat kemenangan mereka yang membersihkannya. Artinya membersihkan akan jantungnya, jantung seorang, yakni jantung rohani, daripada kelakuan yang dilarang. Sungguh beruntung. Qad aflaha man zakkaha, ay zakka al-qalb. Lagi pula, dan sabda Nabi SAW, itu riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Imam Tirmidzi daripada Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Biasanya kita dengar an-nadhafatu minal iman. Itu ada yang kata itu hadis, lafaz hadis itu ada yang dhaif. Hadis at-tahuru tu bukannya bersih ya, suci. Bila kata suci ni boleh bidua, suci hak zahir, suci hak batin. Suci hak zahir fiqh tu, so bersih najis, bersih hadas. Bersih hak batin, hati. Itu syatrul iman, separuh daripada iman. Dengan makna tak jadi iman yang sempurna kalau tidak suci ke hati. Lepas tu ihsan itu melengkapkan Islam dan iman. Memberi faham oleh ini hadis akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia sempurna iman dengan membersihkan jantung dari barang yang tiada kasih akan barang oleh Allah Ta'ala. Kena bersih lah, sebab Allah Ta'ala cinta pada orang yang bersihkan segala sifat tadi dan menghiasinya hati tadi dengan kelakuan yang kasih ia kelakuan akan dia, yang kasih ia Allah akan kelakuan tadi. Maka membersihkan itu setengah iman. Seperti menghiasi hati itu setengah iman. Setengah iman ni bukan makna kalau tak hias tu kafir, bukan. Kesempurnaan iman. Dan perhimpunan keduanya iaitu apa? Menghiasi hati dan membersihkan hati itu yang sempurna, iman yang sempurna. Jadi kena ada dua-dua. Mana bukannya kalau tak ada salah satu tu jadi kafir tak. Iman dia masih ada, cuma tak sempurna. Ada dua-dua, iman dia sempurna.
Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.